Okay, so kelas ni akan direkod dan cikgu akan sharekan di dalam our YouTube channel. So kalau korang sudi, okay, bolehlah subscribe kepada YouTube channel cikgu Fizik SPM Physics O Therapy. Dalam tu banyak juga video yang cikgu dah share for the past 2 years. Lebih kurang ada 200 lebih video untuk semua bab. Okay, so ada yang tanya tadi cikgu mengajar di mana. Alright, so cikgu selalu buat organize seminar ataupun bengkel. And most of student yang ada dalam ni kebanyakan pernah datang bengkel, I believe, sebab cikgu nampak muka-muka sama. And so okay, itulah. And then apa lagi? Apa lagi nak tahu? Okay, so itu saja kot. So malam ni kita akan cover topik form 4, force, daya. Okay, force ataupun daya. So korang nampak dekat screen sekarang adalah yang cikgu share dekat screen. Mana ke dia? Okay. So on. Sekejap, cikgu nak check screen korang. Be the same screen macam cikgu. Okay, kejap. Preparing for meeting. So cikgu nak kena tengok screen korang sama tak dengan screen cikgu. Okay, because screen sebagai student dengan screen sebagai cikgu yang organize kelas tak sama. Okay, so pada yang first time masuk, yang pertama soalan lazim akan ditanya adalah macam mana nak dengar suara. So untuk dengar suara dekat screen korang, kalau korang pakai phone ataupun laptop, dia ada tulis join audio. Okay, so ada join audio, so dekat situ korang boleh tekan join audio and korang akan nampak okay. Alright, so korang tak nampak cikgu ke? Okay, so ini korang punya screen. Okay, betul. So korang akan dengar join audio, korang akan dengar suara cikgu. So kita akan bermula hari ini. So pertama bila kita cerita pasal force, daya. So bahasa Melayunya apa? Okay, force. Bahasa Melayunya daya. Maksud mudahnya, okay, maksud mudahnya tolak atau tarik. Okay, push or pull. In a simple term is push or pull. Tolak ataupun tarik. Itu dalam bahasa yang mudahnya. Okay, so bila kita cerita daya, siapa yang dah belajar form 5 ataupun form 4, formula dia cikgu akan tulis kat sini. Formula dia adalah F, yang dalam buku korang F sama dengan MA. Okay, what is F? F tu force, daya. M ni apa? M ni adalah mass. Bahasa Melayunya mass tu adalah G-sim. Okay, so bahasa Melayunya G-sim. And then apa itu A? A bahasa Melayunya pecutan. Okay, so A tu bahasa Melayunya pecutan. Bahasa Inggerisnya adalah acceleration. Acceleration, so dalam bahasa Melayu kita panggil pecutan. Right. So pertama sekali yang kita kena faham, kalau kita cerita pasal objek, okay, semua objek mesti ada jisim. Mesti ada mass. Maknanya tak ada objek yang mass dia kosong. Even korang belajar kimia, korang belajar atom, even atom, sekecil-kecil atom pun ada jisim, ada mass. Right? So ada mass. So mass tak boleh kosong, tapi acceleration boleh kosong. Okay, acceleration boleh kosong. So kita kena recap balik, ini sebenarnya topik 2.1, tapi tak apa, kita recap balik. Acceleration dia boleh jadi ada nilai, dia boleh jadi kosong. So kalau acceleration kosong sama dengan kosong, apa berlaku kepada objek? So yang berlaku kepada objek is maybe objek tu stationary, pegun, okay, atau mungkin objek tu boleh gerak, dia move.
dia gerak. Tapi dia bergerak dengan constant velocity. Bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya bergerak dengan laju seragam. Okey. Term lain yang selalunya digunakan selain daripada seragam, dia buat laju mala. Kalau bahasa Inggerisnya, other than constant velocity, dia akan guna uniform velocity. Okay. So, perkara penting adalah kalau korang tahu objek tu pegun, acceleration dia kosong. Bila objek tu bergerak dengan constant velocity ataupun laju seragam, acceleration dia kosong. Okay. So, kalau contohnya cikgu ambil objek, cikgu lukis objek kat sini. Lupa pula. Okay, kita pergi kat bawah. Kita pergi kat bawah. Dekat bahagian bawah ni ada. Okay, siapa yang tak ada ni boleh tengok dekat Telegram, cikgu ada letak. Nota ni ada, boleh download. Kalau tak boleh tak download pun tak apa. Okay, kalau tak download pun tak apa. Okay, so yang first one kat sini ada 4 gambar korang akan nampak dekat screen. Okay, kita ambil yang pertama. Yang pertama kat sini kita ada formula untuk daya is F equals to MA. Okay, F equals to MA. So F dia dekat sini dia ditarik. Okay, nampak arrow ni, arrow dia, objek ni ditarik. So berapa Newton dia ditarik? Dia ditarik dengan 10 Newton. Okay. And M, mass of the object, mass kotak tu 2 kg. And kita nak cari berapa A. So apa yang korang buat adalah use an algebra, find the value of A. So bahasa mudahnya, kalau algebra kita betul, korang akan dapat nilai A 10 bahagi 2, 5. Okay, unit untuk acceleration is 5 ms negative 2. 5 ms negative 2. Okay, situ. Right. So kita nak cerita yang sebelah dia sebenarnya benda yang sama. Cuma dekat sini dia tanya berapa F. Okay, dia tanya berapa F. So the mass of the object dia bagi tahu. Mass of the object dia bagi tahu. Berapa mass dia? 2 kg. Okay, 2 kg. Acceleration dia adalah 5. Okay, 5 ms negative 2. Okay, so bila kita darab, korang akan dapat, kalau cikgu tak tukar, dia akan jadi 10 kg ms negative 2. Okay, 10 kg ms negative 2 is equals to 10 Newton. Okay, so kg ms negative 2 tu adalah Newton. Okay, kg ms negative 2 is also known as Newton. Alright. So dekat sini ni konsep yang asas lah. Ni senang. F sama dengan MA, F sama dengan MA, F sama dengan MA. Okay. So konsep yang penting adalah bila kita ada more than one force. Lebih daripada satu force. So kita tengok dekat sini. Okay. Alright. So bila ada lebih daripada satu force, perkara pertama bila kita nak jawab soalan force is you must ask yourself either the question is related to a balanced force or the unbalanced force. Sama ada daya yang diberitahu ni, soalan ni seimbang ataupun tak seimbang. Okay, macam nak tahu seimbang ataupun tidak? Okay, macam nak tahu seimbang ataupun tidak? Yang pertama, dia ada keyword dia. Okay, keyword dia, kalau korang jumpa perkataan pegun atau korang jumpa perkataan move with constant velocity, bergerak dengan laju seragam, bergerak dengan uniform velocity. So dekat situ acceleration dia automatic kosong. Okay, acceleration dia automatic kosong. Right? So acceleration dia automatic kosong. Okay, sekarang ni bila kita tengok yang dekat screen, bila kita ada lebih daripada satu force, perkara pertama yang kita kena cari, kita panggil dia sebagai resultant force.
Okay, resultant force. Resultant force bahasa Inggerisnya dipanggil resultant force. Sekejap, Oops, what happened? Okay, resultant force bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya dipanggil sebagai jumlah daya. Okay, selain daripada jumlah daya, dipanggil juga sebagai bahasa Inggeris net force. Okay, bahasa Melayunya nama lain dia adalah daya bersih. Okay, daya bersih. Ini sebenarnya term-term ni term yang sama. Okay, daya bersih. Okay. So kalau dia kata daya bersih, sama je dengan jumlah daya. Kalau dia kata net force, sama je dengan resultant force. Okay, jumlah daya resultant force ni macam mana? Kalau force, daya itu bertindak arah yang sama, korang tambah. Okay, kalau arah dia sama, korang tambah. Kalau arah dia berlawanan, kita kena tolak. Okay, arah sama, kena tambah. Arah berlawanan, kena tolak. Okay, so kita tengok dekat sini. So ada 10 Newton ke kanan. Okay, dan kita ada 10 Newton ke kiri. So ke kiri, tolak 10. Okay, so bila 10 tolak 10, apa yang berlaku? So dia punya net force, jumlah daya dia 10 tolak 10, korang dapat 0 Newton. Alright. Macam cikgu cakap tadi, macam cikgu cakap tadi, formula untuk F adalah sama dengan MA. Okay. Kalau mass dia 2 kg dan F dia korang kira, F dia ni korang dapat 0. Logiknya 2 darab berapa dapat 0? 2 darab berapa dapat 0? So untuk dapat 0, A dia mesti 0. And kalau A 0, dari segi fiziksnya, apa berlaku dekat objek ni? So apa yang berlaku dekat objek ni? Dua keadaan. Mungkin objek ni 10 Newton ke kanan, 10 Newton ke kiri, dia akan jadi pegun. Ataupun stationary. Tapi dia boleh juga gerak. Actually, dia boleh gerak. Tapi kalau dia gerak, dia kena gerak dengan hal laju seragam. Ataupun kalau dia gerak, dia akan gerak dengan constant or uniform velocity. Itu yang kena faham. Sebab bila kita tolak, daya dia at the end dapat 0. Okay, another bentuk adalah macam bawah ni. Keyword dekat bawah ni, object is in stationary. So bila stationary, kita tahu automatic A 0. Okay, A 0. Maknanya F dia nanti mesti dapat 0 juga. Okay. F 0 dekat sini bermaksud dah tolak depan belakang, dah tolak dah tolak. Kalau ada sama kanan-kanan tambah belakang ada tolak, okey. Dah total up everything mesti 0. Okey, macam ni dapat 0? 10 ke kanan tolak F kat belakang mesti dapat 0. So berapa nilai F? F tu pun nilai dia 10 juga. Okey. Sebab keyword dia pegun. So kalau pegun, depan 10, belakang 10. Okay, depan 10, belakang 10. Okay, sebab ada keyword pegun. Alright. So yang selalu buat korang terconfuse adalah kalau soalan macam ni. Okay. So basically, soalan ni sebenarnya sama je. Okay, kita baca dulu soalan. Dia kata, object move with constant velocity. Objek bergerak dengan laju seragam. Jumpa perkataan ni, A adalah 0. So kalau A dia 0, maksudnya F dia nanti mesti 0.
Okay, so bila F tu kosong bermaksud 10 ke kanan tolak F ke kiri sama dengan kosong. So F dia pun mesti 10. Okay. Sebab keyword dia ada dua keyword tadi. Okay, dua keyword. So yang korang kena faham, when the object is stationary, acceleration is kosong. When acceleration is 0, meaning the net force. Net force tau. Net force maknanya jumlah daya dah tolak, baki dia kosong. Okay, bukan force dia kosong, net force. Maksudnya dah tolak, baki dia kosong. Okay, yang seterusnya yang bawah. Macam bawah ni, okay, korang pun boleh tengok. Berapa Newton ke kanan, berapa Newton ke kiri. So kita ada 10 Newton ke kanan and tolak dengan 4 Newton ke kiri. Bila kita tolak, kita akan dapat net force. Okay, net force dia bila kita tolak 10 tolak 4, korang akan dapat 6. Sekarang force dia berbaki. Ada baki. So bila ada baki bermaksud bukanlah dalam keadaan stationary or constant velocity. Okay, so untuk force, okay, bila net force, bahasa mudahnya bila dah tolak tambah everything, dah tolak tambah everything, every force, okay, every force ada baki. Okay, kalau ada baki, ada acceleration. Okay. Alright. So ada soalan dekat tu, kanan kena tolak kiri. Okay. So sebenarnya dia tengok kepada mana lagi besar. So dalam kes gambar yang cikgu bagi kat orang, kanan lagi besar dari kiri. So kanan tolak kiri. Kalau belah kiri besar, kiri tolak kanan. Sebab at the end, objek akan bergerak ikut ke mana dia paling, kat mana dia punya force lebih besar. So bila ada net force, so ni Newton kata, okay, Newton kata, when there is a net force, the object will accelerate. Okay, apabila ada daya bersih, objek akan memecut. Bahasa mudahnya, bila dah tolak ada baki, baru ada pecutan. Kalau tolak baki kosong, tak ada pecutan. Okay. So kalau tolak baki dia kosong, bermaksud tak ada pecutan. So tak ada pecutan bermaksud objek mungkin, okay, pegun, mungkin dalam keadaan stationary. Okay, atau objek move, tapi syarat dia move dengan constant velocity. So maknanya kalau dia gerak 2 meter per saat, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter per saat. So sama je laju dia. Okay, dia tak ada acceleration. Okay, dia tak ada acceleration. Okay, so tu konsep dia. So first, yes, another question kat situ, net force will never negative. Oh, okay. Boleh juga kata macam tu lah. Okay, boleh juga kata macam tu. Okay. Kalau negatif tu bermaksud dia kepada arah yang berlawanan. Itu nanti kita cek kemudian lah. Okay, so cikgu nak tunjuk contoh soalan dia macam mana. Okay, contoh soalan dia dekat sini. Okay, 24. Okay, cikgu tunjuk contoh soalan. Alright. So contoh soalan yang ada dekat sini adalah, okay, so dia kata, which of the following shows the unbalanced force acting on an object? Manakah menunjukkan daya tidak seimbang, unbalanced? Okay, so yang kita kena faham, kalau balance, acceleration kosong. Okay, kalau balance, acceleration kosong. Kalau unbalanced, maknanya dia ada acceleration. Okay, kalau dia unbalanced tu dia ada acceleration. So mana yang ada acceleration? So jawapan dia A. Okay, sebab kalau kita ambil B dia kata the car stop. Stop ni A dia kosong. So bila A kosong is balance.
Kalau C pula move with constant velocity, bergerak dengan laju seragam. So ini pun A dia kosong. So dia balance. So D pula pegun, stationary. So ini pun A dia kosong. So A kosong, okay, A kosong is unbalanced. Okay, so A kosong is unbalanced. Sorry, A kosong adalah balance, terbalik pula. Okay, A kosong adalah balance. Okay, A, betul. Next one. Force are in equilibrium. Okay, force are in equilibrium. Okay, equilibrium ni bermaksud dia sama je dengan, kalau bahasa Inggerisnya sama je dengan perkataan balance. Kalau bahasa Melayunya daya seimbang. Okay, sama je dengan itu je lah. Daya seimbang bahasa Melayu. Okay. So kalau deceleration boleh jadi A negatif. Ya, betul. Ada soalan dekat chat tu, kalau deceleration A boleh jadi negatif. Ya, betul. Okay. Itu kalau deceleration pun maksudnya tak balance. Okay, maksudnya tak balance. Okay, so kalau dia balance, ada dua keadaan. Which is the object must be in stationary, pegun, and or move with constant velocity, bergerak dengan laju seragam. So jawapan kat sini adalah C. Dia bukan pegun sahaja atau bukan bergerak dengan constant velocity sahaja. Dia maybe. Okay, maybe dia stationary, maybe ataupun dia constant velocity. Okay, yang seterusnya macam ni. Alright. So dalam kes yang ni pula, yang mana lihatkan objek will accelerate. Yang mana objek akan memecut. Okay. Apa syarat untuk accelerate? So dia akan accelerate. Okay, dia akan accelerate kalau force is unbalanced. Okay, dia akan memecut kalau daya dia tak seimbang. So mana yang tak seimbang? Yang tak seimbang tu yang bila tolak ada baki. So jawapan dia, orang ramai dah komen kat situ, jawapan dia D. Okay, so soalan cikgu pula next. Kalau korang jawab D, arah mana dia gerak? Kalau korang jawab D, arah mana dia gerak? Okay, kalau anak panah ke dalam, maksudnya dia tolak. Sebab tu cikgu kata tadi, tolak atau tarik. Contoh macam A, tarik ke kanan, tarik ke kiri. Okay, tarik ke kanan, tarik ke kiri. Kalau B pula, yang ni tolak ke kanan, yang belah kanan ni tolak ke kiri. That's why meaning of force is push or pull, tolak atau tarik. Okay, kalau korang kata D, betul jawapan dia D. Cuma dia tolak ke kiri lagi besar daripada dia tolak ke kanan. So maknanya objek ni at the end, in the end will go to the left. Dia akan bergerak ke kiri. Tapi kalau kita nak cerita net force, kita masih ambil 3 tolak 2 sama dengan M dia tak tahu, katalah M dia 2 kg. Sama dengan 2A. Macam tu. So kita bolehlah cari. 3 ni yang ke kiri, 2 ni yang ke kanan. Alright. So next, 27. Okay, so kalau kita tengok 27, ada budak tarik kotak. Okay, ada budak tarik kotak. And surely that kotak mesti ada mass. Okay, so the question kat sini is, if the mass of the object of the box is 50 kg, so mass of the box is 50 kg. Okay, and then dia punya force, force produce an acceleration of 2 ms negative 2. Okay, so soalan dia, which combination of force produce acceleration of 2? Okay. So pertama kita cari berapa dia punya force. So force dia MA. Okay, kenapa cikgu guna MA? Sebab bila ada acceleration, bila ada acceleration, ini bermaksud force is unbalanced.
force ni dalam keadaan tak seimbang. So bila tak seimbang baru ada acceleration. So kita pun kira. So kita kira F dia dapat 50 darab 2 100. Okay, good. Ada yang komen tu 100. Okay, sekarang kita nak faham apa maksud 100 kat sini. 100 kat sini mean after you minus or you plus every force, dah tambah tolak baki 100. Okay, 100 kat sini dah tambah tolak baki 100. Good. So yang mana yang bila korang tolak baki 100. Okay. So 500 tolak 400 dapatlah 100. Kalau B salah. Sebab B tu net force dia 700 tolak 3,5, 3,5. Okay, kalau C pula 900 tolak 300, korang akan dapat 600. Kalau D pula, korang tolak baki dia adalah 950. So mana yang tolak baki 100? Okay, good. Aduh, semua orang dah pandai lah. Betul ke nak ajar topik ni? Semua dah bijak ni. Okay, next one. Okay, 28. So untuk 28 sama, tip dia sama. So perkara pertama yang korang perlu tahu, baca soalan and number one yang korang kena tanya diri adalah is it in balance or unbalanced? Okay, seimbang. Bahasa Melayunya soalan tu dalam keadaan seimbang atau tak seimbang. Okay. So tu soalan yang korang kena tanya dulu. Balance or unbalanced? Okay, so ada yang jawab unbalanced. Okay. So tip dia macam ni. Kalau balance, which is yang kita belajar, F dia akan jadi kosong. Okay. Net F dia, maknanya dah tolak depan belakang, F dia sama kosong Newton. Yang ni dua keadaan. Yang pertama, objek tu stationary. Cari perkataan tu stationary. Ataupun ada tak perkataan constant velocity atau constant speed. Kalau bahasa Melayunya, cari perkataan ada tak ditulis pekun atau ada tak ditulis bergerak dengan hal laju malar atau hal laju seragam. Okay. So dekat sini dia bagi tahu Kamarul menunggang motor dengan laju seragam. Constant speed. Okay, so jumpa je perkataan ni, ini bermaksud acceleration dia kosong. Okay, kosong. So 30 ni untuk apa? 30 ni bukan acceleration. 30 ni velocity. Okay, velocity. So laju ataupun laju. So kita bila A kosong maknanya dia balance. Okay, balance tu bermaksud berapa force ke belakang, itulah force ke depan. Okay. Soalan bagi tahu two force resisting his motion are air friction, udara. Okay, air friction. Air friction 20, frictional force 80. Okay, so berapa force ke belakang, ke kiri 100 Newton. So kalau kita nak bagi dia balance, belakang 100, depan mesti 100. So bila depan 100, belakang 100, barulah tolak dapat kosong. Okay, so jawapan dia 100. Okay. So unit kena faham. Kalau MS -1, ini bermaksud unit untuk laju. Okay, laju or hal laju. Okay, laju atau hal laju. Okay, velocity or speed. Okay, kalau MS -2, ini unit untuk
acceleration. Okay, ini pun penting untuk korang tahu dia punya unit. Unit kena betul. Unit kena betul. Okay, so yang pertama bila jawab macam tadi, dia punya keyword yang pertama tengok dulu balance ke unbalance. Okay, so kiranya 30 ms tu dia tipu je lah. Ya, bukan tipu pun. Dia saja bagi. Tengok korang nak pakai ke tak. Okay, sebab ms negative 1 bukan acceleration. Bila kita cerita force, formula dia F sama dengan ma. So yang dia bagi tu 30 tu bukan A, 30 tu V. So kita tak pakai. Yes, betul tu. Saja pancing. Betul? Saja pancing. Okay. So nombor 29. Alright. So seterusnya kita tengok bawah. Okay. Apa beza acceleration dengan velocity? Okay, sekejap lagi cikgu terangkan. Okay, so yang penting kita tengok kat sini. Okay, dekat sini dia bagi tahu kita ada nampak gambar kereta. Okay, ada kereta and the mass of a car. Okay, the mass of the car is 1000 kg. Moving with constant velocity. Jumpa lagi perkataan ni. Okay, bergerak dengan laju seragam. Jumpa lagi perkataan ni. So perkataan ni adalah keyword nak bagi tahu A dia kosong. Okay, A dia kosong. So bila A dia kosong bermaksud kalau dia bagi tahu belakang ni 900. Depan ni pun kena 900. So belakang 900, depan 900. Barulah bila korang tolak berbaki kosong. So jawapan dia adalah A ayam. Okay, good. Jawapan dia adalah A ayam. Okay, so ramai dah pandai. Dah jadi bijak bestari. Okay. So kita nak pergi ke alang-alang korang tengah tengok soalan sebelah dia. Okay, kita tengok pula soalan sebelah dia. Alright. So soalan sebelah dia, kereta lagi. Okay, masih kereta. So bezalah kereta tadi, ni kereta lain pula, ni kereta tak ada bonet kat belakang. So kereta ni dia punya mass berat lagi dia kereta tadi. Tadi kereta yang sebelah tu 1000 kg, kereta ni lagi berat 1200. Bonet tak ada pun lagi berat. And then dia bagi tahu dia bergerak dengan acceleration. Dia ada pecutan. Dia ada acceleration. Okay, so bila ada acceleration, balance or unbalance, seimbang ataupun tak seimbang. Okay, so balance or unbalance, seimbang ataupun tak. So bila kita tengok kat situ ada acceleration, so kita tahu dia unbalance. Okay, unbalance. So dia tak seimbang. Okay. So yang seterusnya kita tengok dia ada pecutan and dia dah ada mass. Kita kena cari berapa nilai unbalance dia. Oh, unit salah. Sorry, unit salah. MS negative 2. Apa benda ni? Alright, unit salah. Unit MS negative 2. MS negative 2. Tertypo. Biasalah, cikgu manusia biasa. Cikgu juga melakukan kesalahan. Alright, so macam mana kita nak kira dia? So, berapa nilai F dia? F dia MA. Sebab dah tahu unbalance MA. So, M dia berapa? M dia berat tu, 1200. So, A dia berapa? A dia 2.5. So, korang pun darab lah. 1200 darab 2, 2004. 2004 campur 600, 3000. 3000 Newton. Okay. Kena faham maksud 3000 Newton. 3000 Newton tu adalah dah tolak depan belakang.
Dah tolak. Okay, dah tolak depan belakang, berbaki 3,000. Okay, dah tolak depan belakang, berbaki 3,000. Okay, so dia bagi tahu there is a force of 3,800 Newton exert by the engine. So ke depan ni 3,800. So friction dia berapa? Maknanya 3,800 tolak friction ke kiri. Okay, tolak ke kiri berbaki 3,000. Okay, 3,800 tolak berapa berbaki 3,000. So that's why jawapan dia dapat di, so kita susun balik, F dia adalah 3,800 tolak 3,000. Matematik algebra jangan salah, 800 Newton. Okey, dah bijak bestari dah semua. Okey, so dah bijak bestari, cikgu bagi masa korang buat pula yang atas ni. Tadang. Ni kereta canggih sikit. Mini Cooper. Okey, sekejap kita tengok Mini Cooper. Ni kita ke atas sikit, Mini Cooper. Tadi tengok kereta kodok je kan. Mini Cooper. Okey, sekarang korang tengok Mini Cooper tu. Mini Cooper lagi ringan daripada kereta bawah tadi. Okay, Mini Cooper ni 1,000 kg. Diagram show a car of mass 1,000 kg. Mini Cooper tu 1,000 kg. And dia ada acceleration juga. Okay, dia ada acceleration juga. 2. So dia tanya friction, dia bagi tahu friction force dia kat belakang ni, dia bagi tahu ni 900. So what is the force exert by the engine? Okay, berapa force yang exert by the engine? Okay, dekat sini soalan ni ada 2 jawapan yang selalu budak bagilah, kita tengok. B, apa lagi jawapan lain? B, cikgu jawapan dia B, B. Jangan ikut orang. Siapa ada jawapan lain daripada B? D. Oh, Heyo jawab D, Mirza jawab D. So nampak tu ada khilaf tu. Tu khilaf lah tu. Sekejap D, sekejap B. Tiba-tiba ada Al-Sesi pun ada, sesat, dongki. Okay. So macam mana jawapan dia? Right. Kita tunjuk kat sini. Okay, yang kita faham, dia ada acceleration. Acceleration dia 2 and mass dia 1,000. So maknanya F dia adalah 100, 1,000 darab 2. Korang akan dapat 2,000. Okay, 2,000 kg ms negatif 2 ataupun nilai dia adalah 2,000 Newton. Okay. Sekarang ni kena faham. 2,000 Newton tu maksudnya apa? 2,000 Newton tu enjin dia, tak tahu berapa enjin dia. Tolak dengan friction kat belakang, tolak dengan 900 friction tu sama dengan 2,000. So berapa nilai F dia? Jawapannya dongki. Yang ni insya-Allah ramai jawab B. Okey. Oh, tadi dah pandai tiba-tiba kena tipu kan. Apakah perasaan dia? Okey. Alright. So, yang kena faham, bila korang darab MA tu 2,000 tu baki. Okay, 2,000 tu baki. So baki dia tu bermaksud dah tolak baki 2,000. Dia bagi friction 900. So berapa tolak 900 dapat 2,000. That's why jawapan dia 2,900. Okay, macam mana nak tahu yang lagi besar? Alright. Bila kita cerita geseran, friction ni dia ada bila kita start gerak. So bila kita overcome friction, baru kita ada acceleration. So macam kereta ni maksudnya bila dia kata memecut tu, dia ke kiri lah. Dalam kes ni gambar ni sebab kereta tu dia buat ke kiri. Oh, tak nampak soalan? Oh, sorry. Okay. So siapa yang salah tu bermakna salah dekat algebra. Okay.
So careless, ya betul. Alright, so tip dia kekal sama. Okay, so next one. Okay, sekarang kita nak masuk last kali sebelum kita habis adalah soalan berbentuk macam ni. Tang tadang. Okay. Alright. So untuk soalan macam ni, okay, kalau tak nampak cikgu zoomkan lagi. Okay, jawapan tadi D. Okay, jawapan tadi D. Okay. So untuk soalan begini, ni tak ada gambar. Okay, ni soalan yang tak ada gambar. Okay, soalan tak ada gambar kat sini. Sekejap, cikgu kecilkan sikit. Sabar. Dah nampak lah. Okay. So, a worker pull a load. So, dia tarik. Allah, tak ada bahasa Melayu ke? Sorry lah, tak ada bahasa Melayu. Okay. Okay. Alright. So, dekat sini, okay. Kita tengok worker pull a load of mass 80 kg. So, kalau cikgu nak buat lukis, dia kurang macam ni lah. Ni 80 kg. Okay, so 80 kg dia tarik dengan force 160 Newton. Okay, ni yang simple punya ni yang simple punya. So what will be the A? Ni senang lah, alamak bosan lah ni. Ni F sama dengan MA. So A, F bagi M. Lah soalan-soalan bosan ni tak payah buat lah. 2. Okay. So yang ni label senang. Okay, so kita tengok nombor 2 lah, nombor 2. Ambil kau. Tadi senang kan? Okay, kita ambil nombor 2. A car of mass 1200 move with velocity 30 meter per second. Okay, when the brake of the car are applied, the car stop in 5 seconds. Calculate the average braking force of the car. Okay. So yang kat sini, bila kita minta force, soalan ni minta braking force. So asas untuk force adalah F sama dengan MA. Okay. So untuk cari F, M dah ada 1200. Masalahnya A tak ada. A tak ada. So macam mana kita nak cari A? So nak cari A, korang kena guna formula yang belajar 2.1. Which is, kita ingat balik formula untuk A. Okay, formula untuk acceleration. Dekat sini kita ada V tolak U over T. Okay, so kita pun list. So kita ada velocity, mula-mula kereta tu gerak, laju dia 30. And then dia tekan brake. Okay, so tekan brake lagi laju ke lagi perlahan? Confirm lah lagi perlahan. And dia kata the car stop. Okay, the car stop. So kalau stop, meaning at the end is 0. And berapa lama dia nak stop? Dia stop, dia ambil masa 5 second. Okay. So korang boleh kira A, masukkan formula. Jangan salah masuk. V minus U. Okay, V minus U over T. So dapat negatif.
Okay. Kenapa negatif? Negatif ni because maksudnya dia slow down. Okay, decelerate, dia slow down. Okay, dia slow down. Alright, so ada yang tanya tadi pasal acceleration dengan velocity. Apa beza acceleration dengan velocity? Okay, so dekat sini bila korang tanya acceleration dengan velocity, cikgu boleh terangkan. Contohnya, cikgu nak bagi korang faham, cikgu buat macam ni. Okay. Okay. So contoh dia, hello. Right. So kenapa dia stop? Kejap, cikgu stop share. Kejap Hello, hello. Hello, dengar tak? Okay, kejap cikgu kena share balik. Dia ada, ya betul, dia ada glitch. Okay, so sekejap, cikgu kena share semula. Negatif 6, jangan jawab 6 negatif 6. Cikgu akan terangkan kenapa negatif. Ni cikgu nak terangkan kenapa negatif. Okay, so cikgu share balik, tunggu kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, U tu apa? U tu initial velocity, laju awal. Okay, U tu laju awal, V tu final velocity, laju akhir. Okay, laju akhir. And then dia minta acceleration. Alright, so cikgu nak terang kat sini. Apa maksud negatif 6? Okay, maksud negatif 6 macam ni. Dia bagi tahu mula-mula laju dia 30. Okay, mula-mula laju dia 30. So negatif 6 tu bermaksud dia kurang. Dia berkurang. Dia berkurang, dia bergerak, dia berkurang. Dia kurang 6. Maksudnya lepas 1 saat, velocity dia kurang 6. So dia jadi 24 ms negatif 1. Okay, lepas tu dia kurang lagi 1 saat, kurang lagi 6. So kurang lagi 6 dia jadi 18 ms negatif 1. Okay, baru 2 saat. Saat ketiga kurang lagi 6, 12. Saat keempat kurang lagi 6, 6. Saat kelima kurang lagi 6, 0. Okay. So, maksud negatif 6 kat situ, velocity dia berkurang 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Every single second. Okay, every single second. So, kita dapat negatif 6. Bila kita dapat negatif 6, kita pun masukkan. Okay, so kita masukkan F dia 1200. Hai semua, hai semua. Sekejap Hello. Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Hello, hello, tak suara. Okey.
Okay. So negatif kat sini sebabkan dia bergerak, dia slow down. That's why dia dapat negatif. Okay, that's why dapat negatif. Okay, so yang lain ni, solution yang lain ni cikgu akan letak dekat group Telegram. So siapa yang belum ada group, dalam group boleh join dekat group lah, senang untuk kita share. Okay, senang untuk kita share solution dia. Alright. Okay, so apa pula gosip pula kat tepi tu? Okay, alright, so itulah masa kita untuk hari ini. Okay, so terima kasih kepada semua yang ada sampai pukul 10. Hello. Itulah, cikgu rasa ada something wrong dengan internet lah. Waktu malam selalu jadi macam tu. Kalau kelas pagi okey je. Okay, so terima kasih pada yang ada hari ni. Ada 2 soalan lagi, betul. Yang 2 soalan lagi cikgu akan letak dekat group Telegram dia punya solution, no worries. Macam semalam, kalau siapa yang ada semalam kita buat lukisan. And lukisan untuk ray diagram semalam, dia punya lukisan cikgu buat balik dan cikgu letak dekat group supaya korang boleh buat rujukan. So sama juga, nanti cikgu akan letak dekat group. Okay. Okay, so itu saja kot untuk hari ni. So thank you kepada korang yang join. So kalau korang sudi untuk share, so tolonglah share-sharekan dekat IG ke, dekat Facebook ke, dekat ni ke. Tuan nak cikgu seorang kat belakang tu. Okay, so itu saja untuk hari ni. Untuk kelas esok, tengok macam mana. Nanti kita akan tanya dalam group lah macam mana. Okay, so thank you kepada semua yang ada hari ni. Cikgu nak ambil gambar sikit. Okay, so ada 12, banyaknya page. Okay, so siapa yang ada one. Oh, Liana pun ada. Hai Elsa. Again, same faces hari-hari, bagus. And another one, another page. Ramainya. Hai Harisa. Hai Danish. Hai Haris. Hai Iman. Ramainya orang. Baru page 3. Okay. Page yang belakang-belakang semua tak tunjuk gambar. Okay, kejap. Alright, okay, settle. Okay, so thank you semua. InsyaAllah yang recorded ni cikgu akan letakkan dekat YouTube. So jangan lupa untuk join YouTube Physics SPM Physics O Therapy. So korang boleh tolonglah subscribe kat situ. Okay, kita akan share banyak video lagi. Okay, so untuk esok insyaAllah, tapi cikgu tak tahu lagi topik apa. Nanti kita buat poll dalam group, tengok topik apa yang korang nak belajar, kita akan cuba buat esok. Okay, so itu saja untuk malam ini. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.